Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Bibi Subarshini, anak perempuan Komarisan, nombor matrik 10 DKM 20F2050. Baiklah, tajuk yang hari ini akan kami bentangkan adalah berkenaan dengan pengaruh agama dalam peradaban. Kami merupakan pelajar Politeknik Seberang Perai, kod khusus MPU 21032, kelas DKM 5B untuk mata pelajaran penghayatan etika dan peradaban. Baiklah, sebelum saya pergi dengan terlebih lanjut, mari kita tonton dulu video ini terlebih dahulu. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Pada sisi kehidupan beragama, pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut. Meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah ada seorang yang bernama Amru bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika, dia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat baik. Maka ketika kembali ke Makkah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Makkah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, yakni Makkah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arab. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab. Adapun dari sisi kehidupan sosial, kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, "Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi." Adapun perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Na'udzubillah. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka dengan istilah wa'dul banan, yakni mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Adapun kondisi ekonomi, masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Okey, dalam video yang kita tengok sebentar tadi ni, video ini adalah berkenaan dengan kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah. So dalam video ni kita boleh tengok kehidupan seseorang manusia itu tak seperti yang sekarang ni. Betul tak?
Sebab dulu macam diorang sembah kepada patung. Macam seorang lelaki tu kan, dalam video tu diorang bawa patung tu letak, dia kata sembah kepada Tuhan, sembah kepada patung ni, dia pun sembah. Tapi yang masyarakat tu pun diorang tak tahu yang patung tu adalah bukan Tuhan mereka. Macam tu lah. Lepas tu macam minum arak yang berleluasa, macam penzinaan antara terhadap wanita tu terleluasa, macam tak terkawal. So kehidupan dulu dibanding dengan kehidupan sekarang, dia ada banyak beza. So tajuk ni yang kita akan bawa ke dalam pembentangan kita hari ni, iaitu berkenaan dengan pengaruh agama dalam peradaban. Baik, dalam pembentangan kami hari ini, kami akan kongsi dengan anda beberapa poin. Antaranya adalah definisi agama dan agama-agama utama yang terdapat di Malaysia. Lepas tu diikuti dengan rakan saya, dia akan present sebentar lagi. Okey, so tanpa meluangkan masa, biarkan saya lanjutkan dengan isi saya terlebih dahulu. So definisi agama dan agama-agama utama yang terdapat di Malaysia. Agama ni dia dalam bahasa Arab ni dia disebut sebagai al-din, dan dalam bahasa Inggeris dia disebut sebagai religion. Agama ni juga adalah merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan ataupun Yang Maha Kuasa yang mempunyai sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerima ajaran dan perintahnya. So macam agama ni macam kita ikut kepada sesuatu agama lah, perintah sesuatu agama. Macam agama India dia ada perintah ya sendiri, agama Melayu dia ada kepercayaan dia sendiri. So setiap agama mempunyai kepercayaan masing-masing dan dia pun berbeza. So dari segi agama Islam ni dia mementingkan upacara wudu, solat 5 waktu, dan orang yang lebih yang merapatkan dirinya kepada Tuhan. Macam dia tak akan buat benda yang dilarang oleh agama mereka. Macam orang Melayu ni, kalau wanita kena pakai tudung, dia orang pakai tudung, tutup aurat, bagi yang lelaki dia tak minum arak, banyak lagi ada. So sama juga macam agama lain. Okey. So seterusnya adalah agama Hindu. Agama Hindu ni dia percaya kepada dewa dewi, dan dia percaya kepada haiwan seperti lembu, monyet, gajah. Haiwan-haiwan ni dianggap sebagai suci. Jadi diorang tak akan bunuh dan diorang tak akan makan benda-benda macam tu. So sebab tu diorang kata kalau macam lembu ni sebagai Tuhan mereka. Bagi orang India ni, diorang anggap haiwan-haiwan ni sebagai suci. So diorang akan sembah kepada haiwan itu. Selain itu, orang Hindu juga diorang anggap api ni sebagai suci. Sebab tu bila kamu semua orang perasan, dalam perayaan India Deepavali, diorang akan nyalakan lampu. Bukan sebagai Deepavali saja, setiap hari diorang akan sembahyang dan diorang akan nyalakan lampu. So next adalah agama Kristian. Kalau agama Kristian ni dia Trinity, Bapa, Anak dan Tenaga, cakap bahasa ibunda, bakti kepada air atau merendamkan badan di dalam air. Macam kalau korang tengok dalam Kristian, kalau macam kita nak tukar agama ke, macam orang nak tukar agama, nak masuk dalam Kristian, diorang akan rendamkan diri mereka sepenuhnya ke dalam air itu dulu. So diorang anggap air ni macam India, orang India anggap api sebagai suci. Macam tu juga orang Kristian, diorang anggap air ni sebagai suci. And diorang betul. So seterusnya adalah agama Buddha. Agama Buddha ni pula mementingkan ajaran sira ataupun karma. Karma ni macam agama Buddha ni dia macam kalau kita buat salah, benda tu salah, dia akan macam terbalik kepada kita. Dia macam karma tu mesti ada. Kita buat benda baik, dia akan dibalas baik. Yang kedua adalah mempercayai hukum ketidakkenaan rupa, diri dan nikmat. Macam orang Buddha ni, dia orang tak kisah dari segi rupa. So dia orang terima dengan apa yang dia orang ada, dan dia orang bersyukur macam agama lain juga.
Setakat itu saja pembatakan saya. Pembatakan saya akan disambung oleh dengan rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurfaizatul Azwar. Nama matrik saya 10DKM-F219. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Pengaruh Agama Islam dari Sudut Pemerintahan, Perundangan, Interaksi Sosial dan Sistem Kepercayaan dalam Sistem Peradaban di Malaysia. Yang pertama, sistem pemerintahan. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai sistem pemerintahan berasaskan Islam. Ini dapat dilihat dalam perlembagaan Malaysia yang mana menunjukkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Selain itu, Malaysia juga mengamalkan persamaan taraf kehidupan masyarakat di Malaysia. Ini adalah kesan daripada pengaruh agama Islam yang datang ke Tanah Melayu dahulu. Di dalam ajaran agama Islam, setiap manusia mempunyai taraf dan darjat yang sama kecuali Rasulullah SAW. Akan tetapi, yang dapat membezakan seseorang itu dengan lain adalah keimanan, ketakwaan seseorang itu kepada Allah SWT. Dalam arti kata lain, semua manusia tidak biasanya tanpa iman dan ketakwaan menurut Islam. Seterusnya, pengaruh Islam yang datang pada suatu masa dahulu telah memberi impak yang sangat besar sistem pemerintahan Malaysia kini. Ini dapat dilihat melalui pelbagai aspek dan salah satunya seperti yang telah dinyatakan di atas, iaitu persamaan taraf dalam kalangan masyarakat. Maka sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya bersyukur di atas kurniaan Allah SWT yang menghantar umat Islam ke Tanah Melayu dan secara langsung menyebabkan agama Islam telah bertapak di Tanah Melayu sekian lama. Pengaruh agama dari segi perundangan adalah kedatangan agama Islam dalam mempengaruhi sistem perundangan di alam Melayu. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam hukum Kilno Melaka, adat Padi dan adat Temanggung. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Contohnya, hakim boleh menggunakan budi bicaranya serana atau ada meniadakan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda atau dipenjarakan sahaja. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara, sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. Contohnya, Melaka mempunyai hukum kanun Melaka yang meliputi tanah, sungai, dusun dan setiap tatanan jajahan takluk Melaka. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan, perkapalan, perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan hukum adat yang wujud sejak dahulu lagi. Seterusnya, tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara perinci satu persatu. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang yang telah dikuatkuasakan seperti Undang-Undang Pentadbiran Islam, Undang-Undang Mahkamah Syariah, Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Undang-Undang Prosedur dan Keterangan, Undang-Undang Sivil, Jenayah Islam dan lain-lain lagi. Pengaruh agama dari segi interaksi sosial, Malaysia merupakan negara yang mampu menghimpunkan pelbagai bangsa dan agama yang bernaung di bawah satu entiti yang sama. Kemajmukan ini sudah pasti membawa kepada berlakunya interaksi yang berorientasi sepadan kaum dan agama. Maka, hubungan ini memerlukan kepada suatu asas yang kukuh agar interaksi secara harmoni mampu ditunjukkan dalam rangka mengekalkan kerukunan dan perpaduan hidup bersama masyarakat yang terbina sejak sekian lama. Kajian ini bertujuan menjelaskan prinsip asas yang ditetapkan oleh Islam dalam memandu interaksi antara penganut berlainan agama di Malaysia sebagai suatu usaha mengukuh serta mengharmonikan kembali hubungan sosial sesama mereka yang dilihat semakin rapuh sejak mutakhir ini. Prinsip yang ditetapkan merupakan nas Al-Quran, teks hadis serta pandangan para sarjana Muslim dengan mengambil kira realiti semasa yang wujud di Malaysia pada hari ini. Islam dilihat telah menyediakan prinsip asas yang sesuai dalam memandu hubungan interagama di Malaysia. Pengaruh agama Islam dari segi sistem kepercayaan, kedatangan ajaran Islam ini telah membawa banyak perubahan dalam setiap aspek, terutamanya dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu pada masa itu. Sebagai contoh, perubahan sistem pentadbiran berlaku apabila sistem kesultanan diperkenalkan, di mana berbeza dengan sistem beraja ala Hindu-Buddha, di mana konsep Dewa Raja telah dihapuskan dan diganti dengan Sultan sebagai pembangkang amanah Allah di muka bumi. Ahli ulama pula sebagai penasihat Sultan. Yang kedua,
kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan, kerana sebahagian besar dari kepercayaan termasuk dalam agama. Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme, iaitu kepercayaan mereka yang menganggap benda-benda yang mempunyai semangat dan kuasa gaib. Sehubungan dengan itu, wujudlah pemujaan, penyembahan kepada batu-batu, pokok-pokok, sungai-sungai dan fenomena alam yang lain. Kuasa gaib itu disifatkan sebagai hantu, jembalang atau jin yang menjadi penunjuk objek tersebut. Terdapat 3 pengaruh yang bukan berasal daripada agama Islam. Yang pertama ialah Hindu-Buddha, Tiongkok dan Barat. Pengaruh agama Hindu-Buddha sangat kuat dalam sejarah awal Malaysia. Pada abad ke-2 hingga ke-15, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu menjadi pusat peradaban Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Pengaruh ini masih terlihat dalam seni, arsitektur dan kepercayaan adat Melayu seperti upacara perkahwinan, upacara pemakaman dan juga perayaan Tahun Baru. Contoh nyata dari pengaruh Hindu-Buddha adalah kuil-kuil seperti kuil Batu Kif dan juga kuil Sri Mahamariamman di Kuala Lumpur yang dibangunkan dengan gaya arsitektur Hindu-Buddha. Selain itu, kepercayaan adat seperti pantang larang dan adat istiadat dalam kehidupan seharian Melayu juga dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Yang kedua ialah pengaruh Tiongkok. Pengaruh Tiongkok di Malaysia terutama berasal dari imigrasi orang Tionghoa pada abad ke-19. Orang Tionghoa membawa kepercayaan, tradisi dan kebudayaan mereka ke Malaysia. Dan seiring waktu, pengaruh ini telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari di Malaysia. Kebanyakan orang Tionghoa di Malaysia masih mempertahankan tradisi dan kepercayaan mereka seperti festival musim semi dan festival pesta perahu naga. Selain itu, pengaruh Tiongkok juga terlihat dalam seni seperti seni ukir kayu dan seni kertas. Banyak makanan yang disajikan di Malaysia juga dipengaruhi oleh masakan Tionghoa seperti mi, bubur dan dimsum. Akhir sekali, pengaruh Barat. Pengaruh Barat di Malaysia sangat terlihat dalam muzik, makanan dan gaya hidup moden. Sejak abad ke-16, bangsa Barat seperti Portugis, Belanda, Inggeris dan Sepanyol telah menjajah Malaysia. Dalam pengaruh mereka, banyak budaya dan gaya hidup Barat telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia. Banyak masyarakat Malaysia yang suka mendengarkan muzik Barat dan mengikuti mood Barat. Selain itu, banyak restoran Barat telah dibuka di seluruh Malaysia, menyajikan makanan dan minuman dari berbagai negara Eropah dan Amerika. Pengaruh Barat juga terlihat dalam mood dan gaya hidup moden di Malaysia, seperti mood pakaian dan gaya rambut yang sering terlihat di kota-kota besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amirah binti Abdul Rahman. Nombor matrik 10 DKM 20F2064. Hari ini, saya akan menjelaskan 3 cara yang boleh dilakukan untuk membina keharmonian dalam masyarakat yang berbilang agama di Malaysia. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada berbilang kaum dan agama, dan mereka hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Hubungan antara masyarakat seperti kaum India, Melayu dan Cina terjalin erat dan membentuk masyarakat yang bersatu padu. Ada beberapa cara yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat bagi mengekalkan dan membina keharmonian di negara kita. Cara untuk membina keharmonian yang pertama adalah peranan media massa untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian. Hal ini kerana media massa merupakan satu platform yang dapat menyampaikan dan menyebarkan berita kepada orang ramai dengan cepat dalam masa yang singkat.
Sikap mudah terpengaruh dengan media massa merupakan satu perkara yang biasa kita lihat pada hari ini. Dengan tersiarnya berita dan iklan-iklan yang bertemakan keharmonian di antara masyarakat berbilang agama akan membinakan keharmonian dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sekiranya media massa tidak memainkan peranan yang penting, sudah pasti ia sukar untuk kita membina keharmonian dan kemakmuran berbilang agama di Malaysia. Benarlah bahawa media massa merupakan penghubung yang baik antara masyarakat dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang agama di Malaysia. Cara yang kedua adalah sikap individu yang saling menyayangi antara satu sama lain. Hal ini kerana amannya sesuatu komuniti itu sedikit sebanyak bergantung kepada individu. Semua individu hendaklah mengamalkan sikap bertolak ansur dan menyayangi antara satu sama lain dengan semua agama tanpa perlu menghina atau memecah belahkan masyarakat. Sebagai contoh, mengadakan rumah terbuka pada musim perayaan. Tidak kiralah agama apa sekalipun, semua tidak dikecualikan untuk menghadiri rumah terbuka sesama jiran tetangga. Ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita terhadap agama lain. Sebagai contoh, Hari Taipusam, Hari Raya Aidiladha dan Hari Raya Cina dan perayaan-perayaan yang lain. Kita dapat mengetahui adat dan budaya mereka tanpa ada isu dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, dengan adanya gotong royong sesama komuniti dapat membina keharmonian di antara agama. Hal ini kerana kebersihan merupakan satu benda yang dititik beratkan dalam semua agama. Dengan gotong royong, saya pasti kita dapat membina keharmonian dalam kalangan masyarakat. Selain itu, pihak sekolah merupakan salah satu role ataupun peranan yang penting dalam membina keharmonian berbilang agama dalam masyarakat. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan hari kemerdekaan dengan menyuruh para pelajar memakai baju tradisi mereka. Ini dapat menyebarkan lagi dengan lebih luas pengetahuan tentang agama-agama lain kepada para pelajar. Seterusnya, pihak sekolah haruslah mengajar para pelajar cara untuk menghormati agama lain tanpa perlu menghina antara satu sama lain. Cara yang ketiga ialah peranan kerajaan untuk mengekalkan keharmonian. Kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang agama di Malaysia. Ini kerana negara kita mengamalkan amalan demokrasi dan diperintah oleh sebuah kerajaan yang adil dan saksama. Setiap orang di Malaysia perlu mempunyai semangat berjuang dan sanggup berkorban dalam diri bagi mempertahankan kedaulatan, kemakmuran, keamanan dan cara hidup tanpa mengira kaum dan agama yang lain. Seandainya kerajaan memainkan peranan dengan betul, amanah, kesejahteraan hidup bermasyarakat dalam pelbagai agama dapat dikekalkan. Kerajaan juga perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan pengaruh budaya-budaya luar dapat dibedung tanpa berlakunya sebarang isu yang tidak diingini. Benarlah bahawa kerajaan merupakan salah satu pihak yang memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang agama dan kaum.
Kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama untuk mengekalkan dan membina keamanan dan keharmonian antara masyarakat berbilang kaum dan agama di negara kita. Masyarakat haruslah berganding bahu dan bertolak ansur di samping kerjasama di antara satu sama lain, media massa dan kerajaan bagi mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai pengaruh dan agama di Malaysia. Saya akhiri pembentangan ini dengan satu pepatah, iaitu bulat air kerana pembentuk dan bulat manusia kerana muafakat. Sekian, terima kasih.